Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua murid-murid? Okey, pada hari ini Ustazah harap semuanya sihat-sihat belaka. Okey, pada hari ini kamu semua bersama Ustazah Azalina binti Syafi'i, di mana hari ini saya akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan Islam dalam bab ibadah yang bertajuk najis. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran, okey, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Okey, kita baca sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita berselawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya tahu-tahu murid-murid, hari ini kita nak belajar apa? Okey, hari ini kita nak belajar bab najis. Okey, mari kita tengok apa dia yang dikatakan najis. Okey, kita tengok. Mula-mula kita akan tengok apa dia yang dikatakan dengan pengertian najis. Okey. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pengertian najis. Okey, siapa tahu apa itu najis? Okey, baiklah. Okey, kita tengok kepada pengertian najis. Okey. Pengertian najis dari segi bahasa ialah benda-benda yang kotor. Manakala dari segi syarak pula ialah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan solat. Okey. Boleh faham? Kalau dalam periksa dia akan tanya apa dia pengertian najis dari segi bahasa. Okey, kamu mestilah jawab. Pengertian najis dari segi bahasa ialah benda-benda yang kotor. Okey, kalau ada soalan mengatakan apa dia pengertian najis dari segi syarak. Okey, pengertian najis dari segi syarak ialah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan solat. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian najis. Kita tengok bahagian najis. Okey. Bahagian najis ada berapa? Siapa tahu? Ada? Ya, ada 3. Okey, bahagian najis ada 3, iaitu pertama najis mukhaffafah, kedua najis mutawassitah, yang ketiga najis mughallazah. Okey. Baiklah. Mari kita tengok satu persatu mengenai najis-najis tersebut. Okey, kita tengok dulu najis mukhaffafah. Okey, najis mukhaffafah merupakan najis ringan. Okey, najis mukhaffafah ni merupakan najis ringan. Itu apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun yang belum makan dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, kalau ada soalan mengatakan apa dia najis mukhaffafah? Okey, kamu akan jawab najis mukhaffafah ialah najis ringan. Okey, najis ringan tu apa dia? Najis ringan ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang belum makan dan hanya minum susu ibu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kepada najis mutawassitah. Najis kedua ni. Okey, najis mutawassitah ialah najis pertengahan. Apa dia yang dikatakan dengan najis pertengahan? Okey, najis pertengahan ini selain daripada mukhaffafah dan mughallazah. Okey, contoh dia seperti arak, nanah,
darah, bangkai dan lain-lain. Okey, itulah dia najis mukhaffafah. Okey. Di sini ada lagi contoh dia. Contoh najis tadi najis mutawasitah. Okey, najis mutawasitah ni itu najis pertengahan. Okey, selain mukhaffafah dan mughallazah. Contoh dia arak, nanah, darah, bangkai dan lain-lain. Okey, ni ada lagi contoh najis mutawasitah, itu najis pertengahan tadi. Okey, darah, air kencing, bangkai, muntah, arak, tahi dan nanah. Contoh dia. Okey. Seterusnya kita tengok najis mughallazah. Okey. Najis mughallazah merupakan najis berat. Apa dia yang dikatakan dengan najis berat? Najis berat ialah anjing dan babi serta keturunannya serta benda-benda yang terdapat pada badannya. Apa dia yang dikatakan dengan terdapat pada badannya? Seperti contohnya air liur babi dan anjing ni ke, bulu dia ke. Itu merupakan najis mughallazah. Okey. Boleh faham? Tak apa, kejap lagi kita ulang semula. Okey. Sekarang mari kita tengok cara mencuci najis. Okey, kita nak tengok cara mencuci najis mukhaffafah dulu. Okey, cara nak cuci najis mukhaffafah. Okey, pertama, lap pada tempat yang terkena najis. Lap pada tempat yang terkena najis. Okey, kemudian percikkan air bersih ke atasnya. Okey, selepas itu lap sehingga kering. Okey. Kita hendaklah najis mukhaffafah merupakan najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang belum makan dan dia hanya minum susu ibu sahaja. Okey, cara menyucikan dia ialah pertama kita hendaklah lap pada tempat yang terkena najis. Okey, kemudian percikkan air bersih di atasnya. Okey, kemudian lap sehingga kering. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok cara mencuci najis mutawasitah, itu najis pertengahan tadilah. Okey, kita tengok macam mana nak cuci najis mutawasitah ni. Okey, apa dia najis mutawasitah ni? Yang seperti yang Ustazah terangkan tadi, iaitu seperti arak, nanah, darah, bangkai dan lain-lain. Okey, macam mana nak menyucikan dia? Pertama, hilangkan air najis. Air najis ni contoh dia kalau darah yang berwarna merah, kita hilangkan terlebih dahulu. Okey, seterusnya basuh dengan menggunakan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa. Okey, boleh faham semua? Okey, tak apa, sekejap lagi kita ulang semula. Okay, seterusnya kita tengok najis berat. Najis berat itu najis mughallazah. Najis mughallazah ialah anjing dan babi serta keturunannya dan benda-benda yang terdapat pada keduanya. Okey, cara nak menyucikan najis mughallazah macam mana? Mughallazah ialah sebaik-baiknya basuh sehingga 7 kali. Okey, yang kedua, hilangkan najis itu dengan berhati-hati. Okey, seterusnya basuh 1 kali dengan air bercampur tanah. Kemudian basuh 6 kali dengan air mutlak. Okey, bila semua dah selesai, kita kena pastikan air basuhan itu tidak terkena pada pakaian atau tubuh badan kita. Okey.
Seterusnya diyakini apabila kita diyakini bersih sehingga hilang warna, bau dan rasa. Itu dia cara nak menyucikan najis mukhaffafah. Seterusnya kita tengok kepada hikmah bersuci. Hikmah bersuci daripada najis. Pertama, apa dia? Pertama, kita tujuan kita bersuci daripada najis, tujuan dia amal ibadat akan diterima oleh Allah. Kemudian, supaya hikmah dia terhindar daripada penyakit. Kemudian hikmah bersuci ialah dapat mengelakkan gangguan syaitan. Kemudian seterusnya tujuan bersuci ialah disukai oleh Allah dan orang lain. Saya ulangi semula. Saya ulangi. Bermula dari pengertian najis. Pengertian najis dari segi bahasa ialah benda-benda yang kotor. Manakala pengertian najis dari segi bahasa ialah benda-benda yang kotor. Manakala pengertian najis dari segi syarak ialah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan solat. Seterusnya kita tengok. Saya ulangi kepada bahagian najis. Seperti saya terangkan tadi, bahagian najis ada berapa? Ada 3. Iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Kita teruskan kepada najis apa dia yang dikatakan dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah iaitu najis ringan. Apa dia yang dikatakan dengan najis ringan? Itu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun, yang belum makan dan hanya minum susu ibunya sahaja. Boleh faham? Baiklah. Kita teruskan kepada najis mutawassitah, itu najis pertengahan. Najis mutawassitah ni itu selain daripada mukhaffafah, najis mukhaffafah dan najis mughallazah, iaitu najis ringan dan najis berat. Contoh dia seperti arak, nanah, darah, bangkai dan lain-lain. Ni gambar arak. Ni gambar nanah. Ni gambar bangkai dan ini gambar darah. Ni contoh dia. Boleh faham? Kita teruskan kepada ni contoh najis mutawassitah. Kita teruskan kepada najis mughallazah. Murid-murid, kita teruskan kepada najis mughallazah, iaitu najis berat. Najis berat ni apakah yang dikatakan dengan najis berat? Najis berat ialah anjing dan babi. Anjing dan babi serta keturunannya dan benda-benda yang terdapat pada keduanya, itulah dia yang dikatakan dengan najis mughallazah. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita kepada cara mencuci najis dan hikmah bersuci daripada najis. Kita teruskan pembelajaran kita dengan cara mencuci najis dan hikmah bersuci daripada najis. Seterusnya kita tengok sekejap. Sekejap. Baiklah.
Okey, kita tengok kepada cara mencuci najis mukhaffafah. Okey, macam mana nak seperti yang saya terangkan tadi, cara nak mencuci najis mukhaffafah. Okey, pertama, lap pada tempat yang terkena najis. Kemudian percikkan air bersih di atasnya. Kemudian lap sehingga kering. Okey, seterusnya cara macam mana kita nak menyucikan najis mutawassitah. Okey, cara dia pertama kita hilangkan air najis, kemudian basuh dengan menggunakan air mutlak sehingga hilang warna, bau dan rasa. Seterusnya macam mana kita nak mencuci najis mukhaffafah, najis mughallazah, itu najis berat. Okey, pertama kalau najis berat sebaik-baiknya kalau najis berat ni sebaik-baiknya kita basuh sehingga 7 kali. Okey, pertama hilangkan najis itu dengan berhati-hati. Okey, kemudian basuh 1 kali dengan air bercampur tanah. Okey, kemudian basuh 6 kali dengan air mutlak. Kemudian kita mesti pastikan air basuhan itu tidak terkena pakaian atau tubuh badan kita. Nanti habis pakaian kita. Okey, seterusnya kita kena yakin bersih sehingga hilang warna, bau dan rasa. Itulah dia cara nak mencuci najis mughallazah, itu anjing dan babi serta keturunannya dan benda-benda yang terdapat pada keduanya. Okey, kita ulangi semula. Hikmah bersuci daripada najis. Okey, hikmah bersuci daripada najis seperti hikmah bersuci daripada najis untuk amal ibadat kita akan diterima oleh Allah. Tujuan dia terhindar daripada penyakit. Kalau terhindar daripada penyakit. Yang ketiga, dapat mengelakkan gangguan syaitan. Kemudian hikmah bersuci daripada najis ialah untuk disukai oleh Allah dan orang lain. Okey, boleh faham semua? Okey, kalau dah faham, saya nak kamu jawab kuis. Jawab kuis ibadah dalam blokek. Okey, dalam blokek kamu nak masuk ke laman web saya ini. Jawab kuis. Okey, sebelum tu saya nak bagi kamu kerja rumah. Kerja rumah ni senang je. Okey, buka buku aktiviti muka surat 9. Untuk menguji kefahaman kamu, buka buku aktiviti muka surat 9. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, apa dia ni? Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, di atas ni dia ada bagi dah jawapan solat, najis, bahasa, kebersihan, syarak. Okey, soalan satu. Erti najis pada apa? Ialah benda-benda yang kotor. Okey, yang dua, erti najis pada apa? Ialah benda-benda yang Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya, kamu jawablah soalan tersebut. Jawapan telah disediakan. Kita muka surat 9 dalam buku aktiviti. Okey, seterusnya
Kamu tengok muka surat 11, senaraikan benda-benda yang kotor dan najis. Senaraikan benda-benda yang kotor dan najis. Okey, kat sini dia dah bagi dah apa benda kotor, apa benda najis. Okey, contoh dia darah, air kencing, sampah, nanah, sisa-sisa makanan, bangkai. Sini ada 3 benda kotor dan 3 benda najis. Okey, senaraikan sahaja. Boleh? Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok. Okey, tandakan right pada benda-benda najis. Okey. Latihan kamu tengok dalam buku aktiviti gambar rajah tersebut. Mana satu benda najis. Tandakan right pada kotak ni. Kotak tersebut. Ini. Boleh semua? Okey. Seterusnya. Latihan seterusnya saya nak kamu buat. Kamu tulis. Tulis sini. Tuliskan betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey. Contoh pernyataan ni saya baca. Okey, nasi basi adalah sejenis najis mukhaffafah. Betul ke salah? Okey, yang kedua, kita mesti membersihkan najis. Okey, betul ke salah? Tulis kat sini. Okey, seterusnya, semua orang mesti menjaga kebersihan. Betul atau salah? Okey, baiklah, kamu pandai semuanya. Okey, yang keempat, kita perlu menyucikan najis mutawasitah. Betul ke salah? Najis mutawasitah tadi kita dah belajar apa dia najis mutawasitah. Okey, seterusnya yang kelima, najis mutawasitah ialah najis berat. Betul ke salah? Apa dia? Ya ke betul? Salah. Najis mutawasitah itu najis pertengahan. Okey, kemudian kat bawah tu dia ada bagi latihan 2 tu, kamu suaikan gambar-gambar di bawah dengan bahagian najis. Okey, suaikan gambar-gambar di bawah dengan bahagian najis. Okey, boleh? Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok seterusnya. Muka surat seterusnya saya nak muka surat 11. Kamu buat muka surat 11 ni senaraikan benda-benda yang kotor dan najis di bawah yang tadilah. Okey, seterusnya kita tengok kepada ni kelas online lah bersama belajar. Okey, boleh semua ke nak suruh saya ulangi? Apa dia? Okey, tentang kuis, kamu boleh layari laman web saya dan jawablah kuis. Boleh? Untuk permainan kuis. Nak menguji kefahaman kamu sambil okey. Nak buat macam contoh apa dia hikmah bersuci. Okey. Kamu jawablah. Hikmah bersuci ada 4. Amal ibadat akan diterima oleh Allah, terhindar daripada penyakit, dapat mengelakkan gangguan syaitan, disukai oleh Allah. Tu hikmah bersuci. Okey. Kalau dalam soalan nanti dia akan tanya apakah yang dikatakan dengan najis berat. Okey, kamu jawablah. Ataupun kalau najis berat itu anjing dan babi serta keturunannya dan benda-benda yang terdapat pada keduanya. Okey, boleh faham? Okey, kalau dalam soalan dia akan tanya macam mana cara nak menyucikan najis mughallazah.
Najis berat ni macam mana kita nak mencucikan? Okey, sebaik-baiknya seperti yang saya terangkan tadi, sebaik-baiknya basuh sehingga 7 kali. Okey, kemudian hilangkan najis itu dengan berhati-hati. Okey, yang ketiga, basuh 1 kali dengan air bercampur tanah. Okey, kemudian basuh 6 kali dengan air mutlak. Okey. Seterusnya kamu mesti pastikan air basuhan tu tadi tidak terkena pada pakaian atau tubuh badan kita. Okey, dan seterusnya diyakini bersih sehingga hilang warna, bau dan rasa. Okey, kalau seterusnya kalau najis mutawasitah iaitu pertengahan, contohnya ada soalan peperiksaan dia akan tanya apa dia najis mutawasitah. Kamu akan jawab najis selain daripada mukhaffafah dan mughallazah seperti contoh seperti arak, nanah, darah, bangkai dan lain-lain. Okey, kalau ada soalan tanya macam mana cara nak mencucikan najis mutawasitah. Okey, cara dia hilangkan air najis. Kemudian basuh dengan menggunakan air mutlak hingga hilang warna dan hilang warna, bau dan rasa. Okey. Baiklah. Seterusnya kalau ada soalan mengatakan apa dia najis mukhaffafah. Okey, kamu akan jawab najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang belum makan dan hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, kalau soalan mengatakan macam mana cara nak menyucikan najis mukhaffafah. Okey, kamu akan jawab lap pada tempat yang terkena najis. Okey, air kencing kanak-kanak tadilah. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah tu. Kemudian percikkan air bersih di atasnya. Okey, selepas tu apa kita nak buat? Siapa tahu? Okey, bagus. Lap sehingga kering. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.